pada menyatakan setengah-setengah perkara yang wajib atas mukallaf. Bila sebut wajib atas ni menunjukkan kepada wajib syar'i, wajib syarak. Wajib atas mukallaf, wajib syarak maknanya. Apa maksud wajib syarak? Perkara yang dituntut oleh Allah ke atas setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf. Perkara yang diperintahkan oleh Allah, yang dituntut oleh Allah atas setiap mukallaf. Mana-mana mukallaf diwajibkan, maknanya dimestikan oleh Allah. Barang siapa yang melaksanakan diberi pahala oleh Allah, barang siapa yang meninggalkan dihukum dengan dosa oleh Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajiblah kita kena tahu. Wajib kita kena tahu sebab kita wajib kena buat. Kalau kita tak tahu, kita tak buat, anggapan kita tak wajib. Jadi apa-apa saja perkara yang Allah wajibkan ke atas diri kita, wajib kita kena tahu. Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak menunaikan kewajipan? Kewajipan yang Allah Ta'ala perintah atas kita mukallaf bukan satu, banyak. Jadi kalau kita tahu satu je, tahu 3 je perkara wajib, ada 10 lagi contohnya yang kita tak buat, sangkaan kita tidak wajib. Jadi kena tahu apa yang Allah wajibkan atas diri kita selain daripada sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah. Banyak yang menjadi fardu ain atas diri kita ni, banyak yang wajib dalam bentuk zahir, yang wajib dalam bentuk batin. Jadi kita kena mengaji supaya kita tahu apa yang Allah wajibkan ke atas diri kita, kerana perkara wajib ni kalau ditinggalkan dosa tinggal, baik lelaki baik perempuan. Ini setengah daripada dia lah, banyak lagi. Padan dengan kitab ni cukuplah yang dia bagi ni. Jadi uraian yang terakhir pada menyatakan setengah-setengah perkara yang wajib atas mukallaf mengerjakan segala yang disuruh wajib oleh Allah dan meninggal segala yang ditegah haram oleh Allah. Inilah antara maksud ibadah. Bila sebut ibadah, buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang dengan betul, zahir dan batin. Kita ni ada 2 amal, satu amal zahir, satu amal batin. Dua-dua kena seiring. Apa yang Allah wajibkan pada zahir kita kena tahu dan kita kena buat. Apa yang Allah wajibkan pada hati kita, apakah sifat-sifat yang wajib ada dalam hati kita, wajib kita kena tahu dan wajib usahakan supaya ada sifat itu dalam hati kita. Sabar, ikhlas, tawakal, tawadhu, macam-macam lagi lah. Dan apa pula benda yang Allah haramkan pada zahir, kita kena tahu supaya kita boleh menjauhkan. Apa pula perkara yang Allah haramkan ada dalam hati, wajib kita kena tahu supaya kita boleh buang. Jadi banyak benda kita nak kena tahu sebenarnya. Jadi kalau orang kata belajar agama ni belajar sikit-sikit, belajar gitu-gitu, tak kena tu. Tak kena. Benda agama cari sikit-sikit ni banyak. Urusan dunia pun banyak. Kita tengok orang belajar ilmu dunia tak habis-habis belajar ilmu dunia. Sampai dah rambut putih, janggut putih. Dengan kening-kening putih pun mengaji lagi, belajar lagi ilmu dunia. Bukan kata salah dah, nak cerita banyak ilmu dunia. Ini dunia ada kesudahan, betul tak? Ilmu dunia, benda yang sangkut paut dengan dunia ni ada kesudahan, pun orang belajar tak habis-habis lagi. Ini akhirat, ini kan pula akhirat, yang kekal selama-lama. Adakah sedikit pengetahuan yang berkenaan dengan akhirat? Dah, tentu lebih banyak, tentu lebih banyak. Jadi kita kena ngaji sampai mati, kena ngaji. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita boleh ngaji, beri sihat kepada kita boleh ngaji, insya-Allah. Niat ngaji sampai mati. Orang yang mengaji ni betul ikhlas hatinya, dia ada kemuliaan. Walaupun dia tak pandai, walaupun dia tak alim, selagi niat dia betul belajar, dia ada kemuliaan. Matinya membawa kemuliaan. Jadi rugilah kita ni kalau hidup atas dunia, baik lelaki perempuan tak nak mengaji, rugi. Semua boleh dapat kemuliaan dengan syarat jadi penuntut ilmu sudah. Tiba-tiba ada peluang depan mata kita, kat kampung kita, masjid kita,
taman kita ada majlis ilmu, kita tak nak libatkan diri, rugi. Kemuliaan tu datang dah pada kita dah. Tapi kalau kita tak nak ambil, memang tak ada na'udzubillah min zalik. Nabi kata ilmu tidak akan diberi kecuali untuk orang yang bahagia saja. Ilmu tidak akan diberi oleh Allah kecuali kepada orang yang bahagia. Maknanya siapa-siapa yang Allah nak bagi kebahagiaan dunia akhirat, Allah akan pilih dia jadi orang belajar. Tak peduli siapa dia. Dia ahli maksiat sekalipun, tapi Allah pilih dia belajar. Itu tanda-tanda Allah nak beri kebahagiaan pada diri dia. Dan Nabi kata ilmu diharamkan. Allah tegah ilmu. Allah takkan bagi ilmu pada orang yang celaka. Na'udzubillah. Apa maksudnya? Kalau seseorang tu nak mendapat kecelakaan dunia dan akhirat, Allah akan jauhkan dia daripada majlis ilmu. Dengan sendiri dia tak akan terpilih. Sebab tu kita kalau duduk dalam golongan yang tak terpilih tadi, kita kena takut, kena risau, kena bimbang, kerana dah masuk dalam apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul tak bohong. Rasul kalau kata celaka lah. Sebab tu kita kena usaha ngaji, kena usaha ajak anak bini kita mengaji, masukkan dalam kelompok mengaji tadi. Tak kisahlah tak boleh mengaji secara online. Saya betul lelaki macam ni, ngaji secara online. Sekarang ni boleh mengaji, mana-mana boleh mengaji. Secara online ramai kawan-kawan kita mengaji, alhamdulillah. Mereka tak boleh nak ke surau, ada anak, ada macam-macam, jaga orang sakit, tapi dengan online boleh belajar. Jangan dengan sebab kita tak boleh nak datang surau, tak boleh pergi surau masjid, kita tak nak belajar. Jangan. Allah mudahkan kita umat akhir zaman ni. Allah nak bagi juga kemuliaan pada kita. Sampai macam tu sekali. Kata ulama sah juga, walaupun mengaji secara online sah juga ilmu. Tapi syarat ilmu tu betul lah. Yang kita ngaji secara online tu jangan ilmu sesat lah. Jadi rugi kalau kita tak nak ambil peluang, tak nak rebut peluang, rugi kita. Ni ajak anak bini kita. Kita kena takut, kena risau, bimbang. Kalau tak masuk dalam golongan belajar tadi, kena takut. Maknanya kenapa kena takut? Kerana kita dah termasuk dalam apa yang Nabi kata tadi, orang yang celaka. Orang yang celaka. Apa maksud celaka dunia? Apa yang dibuat atas dunia ni takkan dapat kebajikan. Umur ni sepanjang apa pun atas dunia ni sia-sia. Kekayaan yang ada pada dia, harta yang ada pada dia, pangkat jawatan yang ada pada dia, kalau dia tak ada ilmu, semua sia-sia. Semua jadi sia-sia. Itu maksud celaka dunia. Dah bila dah celaka dunia, tak boleh menuntut ilmu, tak boleh nak beramal, akhirat kecelakaan pula apa? Balasan azab daripada Allah. Sebab tu kita kena usaha belajar mengaji. Sambil-sambil tu kita ajak kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, ajak belajar, ajak mengaji. Bukan ajak mengaji ni sebab kita baik, bukan. Salah kalau kita kata kita mengaji ni sebab kita baik, salah. Mengaji ni Allah suruh atas semua orang, tak peduli siapa. Dan meninggal segala yang dilarang, yang ditegah haram oleh Allah. Banyak benda yang ditegah haram oleh Allah. Jadi kita kena tahu supaya kita boleh usaha tinggalkan. Kalau tak, nanti kita ingat benda tu tak haram, tapi haram. Kalau yang wajib tadi kena buat, mau tak mau kena buat. Kalau yang haram ni, mau tak mau kena tinggal, tak peduli. Suka tak suka kena tinggal, sebab diharamkan oleh Allah. Bermula barang yang dituntut perbuat sebagai tuntutan wajib, ia adalah barang yang dituntut perbuat. Dia ada tuntut perbuat, ada tuntut tahu. Allah ada kala Allah menuntut kita buat, ada kala Allah menuntut kita supaya ambil tahu. Kita jangan keliru tu. Bila sebut kewajipan yang Allah perintahkan atas kita, ada dua. Satu, kewajipan dalam bentuk buat. Contohnya macam mendirikan solat, membayar zakat, berpuasa. Itu wajib jenis buat. Ada kalanya wajib jenis tahu. Wajib kena tahu. Contohnya rukun semayang, syarat sah semayang, itu wajib kena tahu. Kadang-kadang kita ni bila kita dah buat perkara yang wajib dalam bentuk perbuatan tadi, kita terlupa, kita dah meninggalkan kewajipan yang dalam bentuk pengetahuan tadi. Ini yang menjadikan kita ramai yang semayang, ramai yang puasa, ramai yang zakat, ramai yang haji, tapi tidak menuntut
Dia tak nak menuntut ilmu. Sebab tanggapan dia, aku dah menunaikan kewajipan. Ya, baru separuh. Banyak kita tak perasan benda tu. Aku dah sembahyang, aku dah zakat, aku dah haji. Buat apa lagi nak menuntut ilmu? Dia tak tahu tu. Padahal haji, zakat, puasa tadi wajib dalam bentuk buat. Belajar tauhid, belajar tasawuf, belajar tajwid, belajar fiqh syariat, itu kewajipan dalam bentuk pengetahuan. Dia kena seiring. Jadi sebagai tuntutan wajib adalah ia beberapa perkara, banyaklah. Demikian juga perkara yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang haram. Itu pun beberapa perkara, makna banyak juga. Yang Allah wajibkan atas kita pun banyak, yang Allah haramkan atas kita pun banyak. Kalau kita tak nak ambil tahu, bahaya ni. Bahaya. Tetapi yang disebutkan di sini, makna dalam kitab ni, yang dia nak sebut sekejap lagi ni, setengah-setengah jua, bukan nak sebut semua. Tak muat kita kecil ni. Sebab yang diwajibkan oleh Allah tu banyak. Yang wajib dalam bentuk tasawufnya lain, tauhidnya lain, tajwidnya lain, fiqhnya lain. Jadi banyak. Sini dia nak sebut setengah-setengah. Sebagai panduan kita, nak buka minda kita supaya kita tahu banyak lagi yang aku tak tahu. Disebutkan di sini setengah-setengah juga daripada perkara-perkara penting. Perkara penting kalau kita tak nak tahu, bahaya. Dan lebih penting diketahui akan dia serta dikerja akan dia. Wajib kena tahu. Mana wajib kena belajar? Mau tak mau, laki perempuan kena belajar. Sebab benda ni kena tahu benda ni. Dia suri rumah, dia kena tahu juga benda ni. Dia suri rumah, dia kena tahu juga benda ni. Dia orang kaya, dia kena tahu juga benda ni. Dia orang sederhana, dia gelandangan, dia kena tahu juga benda ni. Sebab dia mukallaf. Dikerjakan dia. Dan yang pertama tadi diketahui, yang kedua dikerjakan, kena buat. Dan yang ketiga diiktikadkan. Apa maksud diiktikadkan? Hatinya mesti percaya. Hati mesti percaya benda tu. Contoh kalau kita tahu, kita pertama kena tahu semayang, ilmu tentang semayang. Itu pengetahuan. Tahu dah syaratnya apa, rukunnya apa, yang membatalkannya apa. Tahu dah. Kemudian wajib kena buat lah. Wajib kena mendirikan semayang. Jangan tahu aja, kena buat. Kemudian wajib kita membenarkan dalam hati kita, sembahyang ini adalah hukum yang sebenar daripada Allah. Itu maksud i'tikad. I'tikad ni pegangan kepercayaan dalam hati, itu i'tikad. I'tikad ni tak ada seorang pun boleh tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sama ada seseorang itu akidahnya betul ataupun salah. Jadi sebab tu kita ni wajib belajar i'tikad. Wajib belajar i'tikad. Ilmu i'tikad inilah ilmu tauhid, inilah yang kita sedang belajar ni, ilmu i'tikad dah ni. Jadi kalau kita nak tahu i'tikad kita betul salah, ngaji tauhid. Situ nanti kita akan tahu i'tikad kita betul ataupun sesat. Kalau kita nak semak, nak cek pegangan kita, i'tikad, pegangan ni betul salah, ngaji ilmu i'tikad, ngaji ilmu akidah, ngaji ilmu tauhid. Di sini nanti kita akan boleh kesan, selama ni aku salah faham. Selama ni salah faham aku pada Allah. Bila dia belajar, dia akan dapat kesan. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, kena taubat kepada Allah. Sebab benda yang merosakkan akidah ni menjadikan kita kafir. Na'udzubillah, jangan buat main. Salah i'tikad kafir, walau Melayu sekalipun, walau Arab sekalipun, salah i'tikad kafir. Jadi kita kena takut rosak akidah. Kena takut rosak akidah. Takut dalam hati kita ada akidah yang salah terhadap Allah. Jadi kena ambil tahu. Setengah daripadanya barang yang wajib kita kena tahu dan kena buat dan wajib i'tikad. Amrun bil ma'ruf dan nahyun 'anil munkar. Yakni wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap. Dia bukan kata wajib atas sebahagian. Dia tak cakap wajib atas sebahagian mukallaf. Dia kata wajib atas
tiap-tiap. Kalau kata 1,000, 1,000 lah. Kalau kata 1,000,000, 1,000,000 lah. Siapa ni mukallaf? Yang pertama, berakal. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, sampai seruan Islam pada diri dia. Dan yang keempat, dia boleh mendengar ataupun boleh melihat. Siapa-siapa yang ada 4 perkara ni, tak peduli dia bangsa Cina, bangsa India, bangsa Melayu, bangsa Arab, bila dia ada 4 benda ni, dia mukallaf. Orang yang dipikulkan, diberatkan hukum Allah. Itu maksud mukallaf. Mukallaf ni bukan orang Melayu. Orang yang ada 4 syarat tadi, dia India, dia baligh, dia cukup umur, dia berakal, dia baligh, sampai seruan agama Islam pada diri dia tu, dan dia boleh mendengar melihat. Dia seorang India yang mukallaf. Faham tak? Dia seorang bangsa India yang diberatkan hukum Allah. Dia bangsa Cina, dia berakal, dia baligh, sampai seruan agama Islam pada dia, dan dia boleh mendengar melihat. Dia orang yang berbangsa Cina yang diberatkan hukum Allah. Jangan kita ingat mukallaf ni orang Melayu. Mukallaf ni umum. Siapa yang ada 4 benda ni, dia orang yang diberatkan hukum Allah. Dia tak nak taat, ada azab untuk dia. Dia buat, dapatlah kebahagiaan. Sama macam orang murtad contoh. Dia murtad. Dia murtad. Bila dia murtad, dia mukallaf tak? Dia tetap mukallaf walaupun dia murtad. Dia ngaku, dia kata aku dah bukan Islam dah, kata dia. Walaupun kau mengaku kau bukan Islam, tetap 4 benda ni ada pada diri kau. Kau berakal, kau dah baligh, dah sampai pun pada kau seruan agama Islam, dan kau boleh mendengar dan melihat. Engkau tetap mukallaf walaupun kau murtad, engkau tetap diberatkan hukum Allah. Jadi wahai orang-orang yang murtad, na'udzubillah min zalik, kalian kena tahu sesungguhnya walaupun kalian mendakwa kalian dah keluar daripada agama Islam, kalian tetap ditanya nanti oleh Allah, kenapa tak solat 5 waktu, kenapa kau berjudi, kenapa kau berzina, kenapa begini dan begitu, sebab kau bukan mukallaf. Jadi maknanya kita ni tak boleh lari. Mana nak lari? Semua alam ni dipunyai oleh Allah. Hatta kalau kita boleh naik ke langit sekalipun, kita tetap menjunjung perintah Allah. Andai katalah ada di kalangan kita ni bilioner, boleh buat roket naik ke bulan, tetap bersangkut paut dengan hukum hakam Allah. Tak boleh minum arak atas langit sana, tak boleh berjudi atas langit sana, sebab mukallaf. Ini antaranya apa? Amrun bil ma'ruf, nahyun 'anil munkar. Yakni wajib atas tiap-tiap mukallaf menyuruh, mengajak akan orang yang lain dengan meninggalkan segala maksiat. Wajib, bukan sunat. Wajib semua apa tadi? Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tak pilih, bukan qadhi, bukan mufti, bukan imam 1, imam 2, siap masjid, AJK masjid, raja, sultan, tak peduli. Umum, ini perintah Allah. Daripada raja sampailah yang terkebawah sekali, dia mukallaf. Dia wajib mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebajikan, dan mengajak orang meninggalkan segala kemaksiatan. Tak peduli siapa dia. Kita ni dalam bab ni kita banyak salah faham, tuan-tuan. Dalam bab ni kita banyak salah faham. Kita menganggap nak mengajak orang buat baik ni syaratnya kita kena jadi baik. Sebab tu tak ramai orang nak mengajak kepada kebaikan. Sebab kita kata gini, aku bukan orang baik, takkan aku nak ajak dia orang ni mengaji. Aku pun free hair, aku pun tak semayang, takkan aku nak sebarkan kuliah-kuliah pula. Banyak yang faham begitu. Ataupun kalau ada orang yang pada pandangan mata kasar kita, dia ahli maksiat, dia mengajak kita kepada kebaikan, kita akan memperlekehkan dia. Alah, kau pun tak semayang, kau nak ajak aku. Betul tak?
Kau pun tak semayang, kau pun mencuri, kau pun minum arak, kau nak ajak aku buat baik. Ini kita punya perangai. Padahal apa yang dibuat tu betul seperti yang disuruh oleh Allah. Dia minum arak, itu urusan dia dengan Allah. Dia mengajak kepada kebaikan, itu tanggungjawab dia yang Allah pikulkan. Faham tak? Kita banyak macam tu. Tengok orang tu pada zahir pakai seluar pendek, walaupun dia cakap benda betul, kita kata apa nak pakai cakap engkau pun pakai seluar pendek. Kita yang tak reti. Nampak tak ni? Amal makruf nahi munkar ni atas semua. Ada tak diletak syarat? Ada tak diletak syarat amal makruf nahi munkar ni khusus kepada orang taat kepada Allah? Ada? Tak ada. Kita yang mandai-mandai. Bila kita tak belajar, kita akan memandai-mandai dalam urusan agama. Banyak yang macam tu. Selalu kalau orang tukang zahirnya maksiat, ajak kita kena baik. Kau pun tak semayang, ajak aku. Kau pun tak mengaji, nak ajak aku buat baik, konon. Kita yang salah. Ni nampak ni ada kitab ni. Tak tahulah kalau tak faham. Nampak tak? Amal makruf wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap. Dia tak kata atas orang baik, cuma kesempurnaan. Apa hikmah? Apa hikmah Allah suruh mengajak kebaikan di atas semua? Apa hikmah? Saya tak semayang, saya tak puasa, saya dedah aurat, Allah pikulkan juga tanggungjawab ke atas diri saya supaya ajak orang lain semayang, ajak orang lain tutup aurat, ajak orang lain mengaji. Apa hikmah antaranya? Hikmahnya adalah merupakan itu sindiran untuk diri saya sendiri. Aku ni si ajak orang semayang ni, aku tak semayang, macam tak kena ni. Aku ajak orang mengaji tapi aku pun tak pergi mengaji, macam tak kena ni. Nampak tak? Lama kelamaan, insya-Allah dengan kekuasaan Allah Ta'ala akan menimbulkan rasa bersalah dalam diri dia. Sebab tu kita bila Allah suruh jangan bertikai. Sebab yang memberi kesan keinsafan berubah tak berubah bukan kita, bukan usaha kita, tetapi Allah. Kita ni memandang usaha kita memberi bekas. Sebab tu jadi begitu. Tengok tu, dia nak terangkan lagi supaya terang seterang-terangnya kepada kita ni. Jadi pakat-pakat ajak kebaikan, walaupun kita bukan orang soleh, walaupun kita bukan orang baik. Tengok benda yang baik-baik dalam TikTok ni, ada benda-benda agama, iklan-iklan agama, share. Walaupun kita free hair, walaupun kita seluar pendek, itu urusan dosa kita dengan Allah. Ini pekerjaan kita untuk agama. Tengok orang bukan Islam, walaupun dia dengan agama sesat dia tu, dalam bab agama dia tolong. Minum arak, salib tak tinggal kat batang leher dia, betul? Tonggang arak berzina, salib tak tinggal. Padahal sesat agama dia, tapi dia tahu nak tolong agama dia, bangga dengan agama dia yang sesat. Kita ni pula inna dina indallahil Islam. Kita Allah Ta'ala dah letak, dah pilih dalam agama yang terbaik, yang Allah terima, kita berasa macam na'udzubillah, berasa macam tak bertuah pula. Sebab tu urusan dosa kita, urusan dosa ini urusan agama kita. Kita kena tolong agama kita. Takkan nak harap orang bukan Islam pula nak tolong agama kita, pelik. Tolong agama kita walaupun kita bukan orang soleh. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita membantu agama, Allah belas kasihan redha kita, Allah beri taufik kepada kita untuk berubah kepada yang lebih baik. Jangan nanti baik baru nak tolong agama. Bila masa kita nak baik ni? Tak ada masa. Tak ada masanya kita baik ni. Kita sentiasa ada buat dosa, buat salah, tak maksiat zahir, maksiat hati. Mana ada nak baik? Jadi kalau nak nunggu baik baru nak mengajak kebaikan, memang tak ada jawab. Nak nanti baik baru nak mengajak kebaikan, memang takkan ada. Kita bukan Nabi Rasul, pasti ada dosa. Jadi betulkan balik kepahaman kita, betulkan balik pemikiran kita. Walau siapa pun kita, walaupun kita orang yang bukan ahli ibadat, ahli taat,
banyak buat dosa maksiat juga, kena pakat tolong agama, ajak kebaikan, cegah kemungkaran. Gitu. Dan apabila ada orang lain yang bukan orang baik-baik, bukan orang soleh, bukan ulama, dia orang biasa-biasa saja, ada kala dia semayang, ada kala dia tinggal semayang, kadang-kadang pakai seluar pendek, kadang-kadang tak pakai tudung, mengajak kita kepada kebaikan, kita kena terima. Kita kena terima, sebab benda yang disampaikan tu benda betul, kita kena iakan. Itu sebenarnya alasan nafsu kita. Tak payah dengar lah, bukan orang baik ni cakap, padahal dia cakap benda betul. Betulkan balik. Nampak tak? Bila kita belajar, nampak silap kita, salah faham rupa selama ni, kena tipu kita dengan nafsu. Contohlah kita dalam masjid ni, ibaratnya satu kampung. Kalau nak agak tu imam seorang je amal makruf nahi mungkar, payahlah nak hidup agama dalam kampung kita. Betul tak? Nak agak imam seorang, ajak kebaikan, cegah kemungkaran, nak tunggu imam seorang. Berbanding dengan kita semua ni pakat-pakat tolong, saling ingat mengingati. Mana mudah kerja agama? Yang agak imam seorang ke pakat-pakat tolong? Pakat-pakat tolong lah, nampak tak? Itu hikmah dia. Jadi kita ni semua, yang raja-raja lah, yang mufti-mufti lah, yang qadi-qadi lah, yang imam-imam lah, yang ustaz-ustaz lah, yang tok guru-tok guru lah, yang kita pun ada tanggungjawab yang Allah pikulkan juga, kena ajak kepada kebaikan, cegah kemungkaran, supaya ramai orang yang bantu agama. Itu hikmah ni. Hati-hati yang mukallaf menyuruh akan orang yang lain dengan meninggalkan segala maksiat, maka wajib di atas yang mengerjakan maksiat menegah akan orang yang mengerjakan maksiat, seumpama seperti yang berzina menegah akan yang berzina. Nampak tak ada? Sesama penzina pun dia kena saling mengingati. Ini dalam kitab ni, kesalah kitab ni. Ni kitab ni. Sesama penzina, dia pun Allah pertanggungjawabkan kena saling mengajak kepada kebaikan. Yang laki ajak yang perempuan tadi taat, yang perempuan ajak yang lelaki taat. Yang perempuan kena ajak lelaki supaya tinggalkan zina, yang laki-laki kena ajak perempuan tinggalkan zina. Agak-agak jadi tak zina? Dia jadi tawar dia. Ini sebab pakat-pakat diam tu yang jadi. Pakat-pakat diam jadi lah. Dia agama ni dia ada hebat, dia ada hebat. Dia ada kehebatan. Yang memberi kehebatan tu Allah. Bila saling, contohnya saling perzina ni, dua-dua perzina ni, sebelum dia melakukan zina, andai kata saling mengingatkan, kita tak boleh berzina ni, hukumnya haram. Allah larang kita berzina, tak boleh berzina. Yang perempuan pun cakap dengan lelaki gitu, yang lelaki pun cakap dengan perempuan gitu. Agak-agak jadi ya? Tak jadi tuan. Jadi kendu nafsu, terperanjat. Jadi terperanjat nafsu, kendu nafsu. Yang jadi semangat ni sebab pakat-pakat diam. Pakat-pakat diam ni yang jadi semangat. Tapi kalau salah seorang ni, duk pikul benda ni, insya-Allah takkan jadi. Insya-Allah. Jangan tanya bagaimana, itu urusan Allah. Allah pesan, walaupun kau sesama ahli maksiat, kau kena saling berpesan. Urusan terkesan tak terkesan itu bukan urusan kita. Yang memberi kesan insaf tak insaf, rasa berdosa, rasa bersalah, rasa takut, bukan usaha kita, tetapi Allah. Allah yang akan memberikan rasa tak seronok, tak nak buat, takut nak buat, bersalah nak buat. Itu Allah yang bagi. Kita jangan pandang usaha kita pula. Gitu. Itu hikmah dia. Sebab tu kalau Allah suruh buat, jangan kata boleh, dia tak logik ke. Yang tak logik ni, ada pula sesama pezina nak kena ajak, nak kena dakwah sesama dia. Mana boleh. Sebab tu Allah tak turunkan syariat ikut kepala otak kita. Ikut ilmu ikut ilmu dan kehendak dia, bukan ikut kehendak kita. Ikut kehendak dia, bukan ikut kehendak kita. Ikut ilmu dia, bukan ikut ilmu kita. Kalau ikut ilmu kita, banyak yang tak kena lah agama ni.
Apa pula nak kena semayang apa 5 kali sehari? Sekali cukup lah. Lepas tu sekali tu serakaat dah lah. Kalau ikut kita. Kalau ikut kita. Tak payah lah semayang mengaji ni duk buang masa je. Dah lah 24 jam je sehari. Kalau 48 jam sehari lain lah sikit. Ini 24 jam. Bila aku nak kaya kan dah mengaji. Dah tolak masa. Semayang dah tolak masa. Pergi kuliah tolak masa. Tinggal sikit masa nak cari duit. Kalau ikut kepala otak kita, baik tak payah semua. Hidup dalam syurga tu. Allah boleh je nak buat. Tapi Allah tak kehendak. Sebab apa? Sebab Allah nak jadikan dunia tempat beribadat. Sebab tu Allah letak macam-macam peraturan supaya kita beribadah kepada Allah. Nanti dalam syurga tu tempat berehat, tempat tak ada sempadan. Dalam syurga tu tak ada sempadan. Tempat jamu nafsu. Syurga tu tempat jamu keinginan nafsu. Atas dunia ni Allah larang kita, Allah suruh kita kawal keinginan nafsu. Nak kaya, kawal. Suka makan banyak, kawal. Suka pakai mewah-mewah, kena kawal. Kena duit banyak, kena kawal lah. Ada kawalan. Dalam syurga tak ada. Dalam syurga tu tempat jamu hawa nafsu. Yang seronok. Dulu atas dunia lama dah tahan nak jadi orang kaya, ambil lah. Jangan kata geta, kerajaan Allah bagi dalam syurga. Jangan kata geta, kerajaan Allah bagi. Seluas 7 petala langit bumi, ambil lah. Tadbirlah kau sampai bila-bila tak mati mati. Yang atas dunia ni tahan nafsu nak pakai gelang emas tak dapat, gelang lipan tak dapat, pulut dakap tak dapat. Tahan. Dalam syurga besok ambil lah. Jangan kata pakai, kau duduk pun dalam mahligai daripada emas permata. Bukan pakai, duduk dalam mahligai daripada intan berlian perak. Bukan pakai. Kalau setakat pakai tak hebat lagi. Duduk dalam mahligai yang dijadikan daripada batu permata. Maka itu hebatnya syurga yang Allah nak bagi kepada orang yang sanggup taat kepada Allah, yang sanggup tahan nafsu dekat dunia ni. Yang suka makan, kaki makan contohnya. Tengok je kawan-kawan kita share story, pergi makan sana, pergi makan sini. Kita lelaki nak buat pasar malam pun payah. Sabar je lah. Usaha jadi isteri salihah. Nanti dalam syurga tu boleh melantak apa yang kita nak. Tak payah keluar duit. Kau terlintas apa je, datang depan mata kau. Kau nak makan apa? Nak makan buah apa? Durian. Ada ke syurga durian? Katalah kalau ada nak makan durian black thorn. Sini tak mampu kita nak beli. Datang durian black thorn. Serah diri. Macam tu hebatnya syurga. Subhanallah, maha hebat Allah. Nak apa? Datang menyerah diri. Sebut dalam kitab mana dia kata pohon-pohon dalam syurga tu besok terbalik. Batangnya di atas, julai-julainya di bawah. Kalau sini buahnya di atas, batangnya di bawah. Sebab takut kena capai di tangan kita yang banyak buat dosa. Masing-masing mengelak, tapi alang tak daya dah kena kait. Sebab tu dalam kitab Tampil Hurafilin, kalau tak silap, pakaian ni dikatakan pakaian ni aku tak redha tutup tubuh orang yang tak solat. Kalau seandainya aku boleh lari, aku tak nak duduk pada tubuh orang yang tak semayang. Nampak tak? Tapi apakan daya, dia bukan jenis benda boleh bergerak. Pakai je lah, sarung lah juga. Dalam keadaan pakaian kita sendiri pun tak redha dengan diri kita. Makan boleh makan, dalam keadaan beras, nasi dan nikmat tadi tak redha masuk dalam perut kita yang buat dosa dengan Allah. Tapi kita tak tahu benda ni, kita makan seronok. Kita tak tahu, kita tak sedar yang makanan minuman ni tak redha masuk dalam perut kita, yang mana kita ni menderhaka kepada Allah. Bumi yang kita pijak ni tak redha kita duduk pijak di belakang dia dalam keadaan kita menderhaka kepada Tuhan yang menjadikan ni.
dalam kitab sana duk sebut gitu. Sampai macam tu sekali. Kita tak semayang pun makan sedap. Tak taat pada Allah makan sedap. Rupa-rupanya sebut dalam kitab sana, makanan, minuman, pakaian, bumi ni tak redha dengan kita. Cuma terpaksa serah diri sebab tak boleh lari. Kalau benda-benda tu jenis boleh lari, tak ada seulah beras pun yang sanggup masuk dalam perut kita. Tak nak ni. Dan yang mencuri menegah akan yang mencuri seumpamanya. Kalau persatuan perompak pula kalau persatuan perompak pula, dia lepas mesyuarat nak pergi merompak mana tadi, sebelum dia penutup tu dia kena ingatkan. Ada anak-anak buah dia, saya sebagai ketua perompak, saya nak menjalankan tanggungjawab saya sebagai seorang Islam. Jadi ni perompak ngaji ni, kira dia ngaji lah tu. Perompak pun wajib mengaji, perompak. Sungguh perompak wajib mengaji, penzina wajib mengaji, tukang minum arak wajib mengaji kan? Maknanya dia mengaji lah perompak ni, dia tahu. Dia mengaji Misbahul Munir. Dia kata saya sebagai ketua ni, besar dosa saya ni, itu arah-arahkan korang ni merompak ni. Tak boleh kita merompak ni. Jadi dia yang rancang tadi. Ini nak jalankan tanggungjawab. Tak boleh, dosa haram merompak ni tak boleh. Kita tak boleh merompak, dosa besar merompak. Kemudian anak buah dia pula, kami pun nak ingat juga, bos, kita ni tak boleh merompak bos, haram hukum merompak ni. InsyaAllah tak jadi merompak ni. Tapi mana ada macam tu, pakat-pakat diam. Tapi nak cerita hukum dia, gitulah sepatutnya. Nak cerita hukum sepatutnya gitulah. Gitulah hukum sepatutnya. Dan yang mencuri menegah akan yang mencuri seumpamanya. Makna sesama pencuri pun kena amal ma'ruf nahi munkar. Ini hukum Allah, ini hukum Tuhan. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf memeliharakan akan 6 perkara yang dinamakan di kulliyat yang 6. Ada 6 perkara besar dalam agama ni yang kita kena jaga. Mana dia? Pertamanya, pertama, wajib atas mukallaf memeliharakan agama. Tiap-tiap mukallaf, daripada sultan sampailah yang terkebawah sekali, kena pikul tanggungjawab ni, jaga agama. Apa maksud agama? Awal kitab dulu dah bagi tahu dah. Agama ni makna undang-undang, peraturan-peraturan yang datang daripada Allah kepada Rasul dan disampaikan, disebarkan kepada umat. Agama tu pula ada terbahagi kepada beberapa jenis undang-undang. Ada kalanya undang-undang akidah, ada kala undang-undang ibadah, macam-macam undang-undang, peraturan-peraturan dalam ibadat tadi itu maknanya agama. Agama ni mana undang-undang, peraturan-peraturan. Nak semayang ada peraturan, nak puasa ada peraturan, nak haji ada peraturan, nak nikah kahwin ada peraturan, nak bergaul ada peraturan, nak pakai ada peraturan, nak cari rezeki ada peraturan. Tu undang-undang yang namanya agama. Jadi bila kita dengar orang cakap agama, fahamlah lain kali, agama ni bermaksud undang-undang, peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah ke atas kita. Dia kata agama Islam, undang-undang Islam, makna peraturan-peraturan yang sejahtera. Agama Islam, undang-undang yang sejahtera. Siapa yang mengamalkan, dia akan mendapat kesejahteraan dunia dan akhirat. Orang yang beramal dengan Islam, dengan undang-undang Islam, dia akan mendapat keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Meskipun di atas dunia bukan orang kaya, dia akan bahagia hidup. Dia tak akan ada penyakit hati. Dia mengamalkan Islam zahir dan batin dia. Allah tak suruh dengki, Allah tak suruh hasad, Allah tak suruh dia sangka jahat, Allah suruh dia merendah diri, Allah suruh dia redha dengan qada qadar. Jadi tak ada masalah pada dia. Kau kaya, itu rezeki kamu. Rezeki aku begini Allah bagi, dah alhamdulillah. Jadi tak sakit hati kan? Sebab kita ni tak nak amalkan Islam tu dalam hati kita. Tu yang semayang pun dengki, mengaji pun dengki, mengaji pun fitnah.
Mengaji pun, sembahyang tahajud pun bersangka-sangka jahat. Sebab apa? Sebab Islam tu tadi tak sampai ke dalam, luar je. Mana undang-undang peraturan Allah tu kita hanya ikut luaran je, dalaman tak ikut. Itu masalah. Tapi kalau kita beramal dengan Islam zahir batin, kita bahagia walaupun kita bukan orang kaya. Contohnya mana? Allah suruh kita menjadi hamba yang redha dengan rezeki yang Allah bagi. Yakin pembahagian rezeki itu telah ditentukan oleh Allah. Yang orang punya takkan sampai ke kita, yang kita punya takkan pergi ke orang. Jadi tak ada nak sakit hati. Tapi bila kita tak ingat benda tu, kita ingat yang dalam tangan orang tu kita punya, tu jadi deki. Aku punya tu, macam mana boleh lepas kat dia? Siap lah tu. Mulalah. Mulalah. Sebab tak nak amalkan Islam tu dalam hati kita. Allah suruh sabar, redha, sangka baik, qanaah, tawaduk, cintakan akhirat gitu. Ini kita tak nak amal, sebab tu kita tak bahagia. Kebahagiaan tu duduk pada hati yang baik, hati yang mulia, bukan pada harta. Kalau dia orang kaya, dia banyak duit, dia kalau nak bahagia, hati dia kena baik. Kalau tak, dia jutawan pun dia takkan bahagia. Begitulah juga kalau dia miskin, dia orang miskin, dia nak bahagia, baiki hati, dia akan jadi orang yang redha. Bahkan dia rasa bertuah jadi orang miskin. Dia akan jadi bangga, ya Allah, alhamdulillah, kau jadikan aku orang miskin, kau dah bagi aku sifat seperti sifat yang kau beri kepada Rasul. Miskin ni sifat Rasul. Sebut dalam kitab tadi. Orang yang miskin, orang fakir, kalau dia ada ilmu, dia sedar diri dia akan rasa bertuah, alhamdulillah ya Allah, kau kurniakan kepada aku atas dunia ni sifat seperti yang kau bagi pada nabi-nabi kau. Dia akan rasa seronok dengan kemiskinan. Tapi kalau tak ada ilmu ni jadi masalah. Kalau tak ada ilmu, miskin pun habis, kaya pun habis. Jadi yang nak menentukan kita mulia sisi Allah, ilmu dan amal. Kaya tak kaya tak peduli. Kaya tak kaya tak peduli. Kalau dia kaya, ada ilmu dan amal, dia mulia sisi Allah, bukan sebab kaya dia, tapi sebab ilmu dan amal. Dia miskin, dia mulia sebab Allah, bukan sebab miskin dia, sebab ilmu dan amal. Kemudian ini yang pertama, wajib jaga agama. Jadi wajib atas mukallaf memelihara agama dari jatuh seseorang di dalam kufur. Wajib jaga agama kita ni daripada jatuh kepada kufur. Apa benda yang boleh menjatuhkan kita kepada kufur? Hari tu dah bagi tahu, hari tu dah sebut dah 3 perkara yang boleh menjadikan kita kufur dengan Allah. Yang pertama, dengan sebab perkataan. Ni yang kita cakap ni, salah cakap mengkafirkan kita. Jadi apakah perkataan-perkataan yang boleh merosakkan akidah? Kita kena tahu. Sebab tu nak bercakap ni tak bebas, ada sempadan nak bercakap. Bukan maksud bila kita ada lidah boleh bercakap, kita boleh tutur sekendak kita. Tak. Ada perkataan-perkataan yang dilarang kita bercakap. Kalau cakap juga mengkafirkan kita. Ada kala jadi kafir sebab apa? Perbuatan. Dia tak cakap, tapi dia buat sesuatu. Dengan dia buat sesuatu tu, jadi kafir dia. Contoh sujud pada makhluk. Letakkan dahinya atas bumi ni, sembah makhluk. Tak kisahlah makhluk tu siapa. Sembah tiang ke, sembah Kaabah ke, sembah kubur ke, sembah mak ayah dia ke, tak peduli. Sujud kepada makhluk, jadi kafir. Dan yang ketiga yang mengkafirkan, yang paling bahaya sekali, akidah yang salah di dalam hati. Ini yang paling bahaya sekali. Sebab orang tak nampak ni. Orang nampak elok aja, rupa kafir lama dah. Na'udzubillah. Nampak elok semayang, puasa, tapi kafir rupanya. La ilaha illallah. Dalam diam-diam dia ada pegangan yang salah terhadap Allah. Kawan-kawan mana nak tegur? Kalau kita salah semayang, tak ada tumakninah, orang boleh tegur. Yang apa kau sembahyang laju je ni, tak ada tumakninah pun, orang boleh nampak. Ini masalah dalam hati, siapa nak nampak? Sebab itulah kita kena mengaji, supaya kita boleh semak hati aku ni, hati kita ni. Oh, selama ni salah pegangan aku ni. Pegangan macam ni, kefahaman macam ni mengkafirkan aku ni. Na'udzubillah. Itu kalau dia belajar. Kalau tak belajar,
Habis nanti kita tak perasan bahaya. Ngajilah. Ngaji sekejap je mengaji, bukan lama pun, sekejap aja ngaji. Tak cari duit, kerja, meniaga, mengaji lah. Bekerja cari duit tu urusan dunia kita, mengaji ni urusan akhirat kita. Nak senang dunia, kerja cari duit. Nak senang akhirat, cari ilmu. Kalau kita cari duit je, senang dunia lah, tu pun tak senang mana pun. Orang kaya tu senang ke? Mana dia senang? Ada kitanya mesti ada masalah. Kaya selalu kena marah dengan bini dia. Kaya selalu kena marah. Nak keluar makan dengan kawan minta izin bini. Awak, saya nak keluar minum dengan kawan boleh? Tak boleh. Aduh, duit banyak, susah. Dunia ni bukan tempat senang. Dunia bukan tempat senang. Dunia memang tempat menyusahkan. Yang menyenangkan dalam syurga itu saja. Dunia ni tak ada nama senang, tak ada. Jadi nak senang dunia, kena usaha cari duit, bekerja. Nak senang akhirat, kena cari ilmu dan amal. Sebab tu pada tiap-tiap diri kita ni kena ada dua benda ni. Usaha cari rezeki halal pun ya, menuntut ilmu jangan sekali-kali ditinggalkan. Kalau dah, terlepaslah kita kesenangan akhirat. Dengan sebab nak mengejar kesenangan, keselesaan atas dunia, terlepas kesenangan akhirat. Nak dapat senang macam mana? Amalan kita tak betul, akidah tak betul, syariat tak betul, hati tak betul. Macam mana Allah nak terima amalan kita? Mana nak ada kebajikan? Apa yang nak diletakkan atas neraca amalan besok? Yang nak diletakkan tu adalah hasil daripada ibadat yang soleh, amal yang betul. Ini pun kita mengaji, ini pun belum tentu jadi akhirat lagi, tuan-tuan. Jangan kita ingat kita semayang, mengaji, qiyamul lail, haji umrah jadi akhirat, belum tentu lagi. Nabi kata, sebut dalam kitab Ta'limum Ta'lim, dia kata apa? Walaupun ibadat ni nampak akhirat, dengan sebab niat kita salah, ibadat ni jadi dunia. Tapi kalau orang lalu lalang dia kata, rajin orang ni bakal belajar kat masjid ni, buat ibadat, buat amal akhirat. Tak, kata dia, rupa-rupa yang kita buat ni jadi dunia dengan sebab salah niat di dalam hati kita. Contoh, kita mengaji malam ni kerana niatnya nak riak, nak menunjuk-nunjuk ke orang yang kita mengaji, contoh. Habis dia tak jadi akhirat. Semayang qiyamul lail malam-malam, hati kita timbul ujub dalam hati kita, perasaan kita ni hebat beribadat, jadi dunia. Dia tak jadi akhirat. Bukan senang. Jangan kita ingat kita baca Quran confirm akhirat, mengajar confirm akhirat. Belum, dia ada tapisan. Ada tapisan dulu, tengok. Tak ikut dia punya saluran, tak jadi. Kalau orang kata kita banyak buat amal akhirat, rupa-rupa dunia semuanya. Gitulah juga orang pakai kereta mewah, pakai motor mewah. Ni ahli dunia, belum tentu. Kita ada basikal tak lepas kuliah, dia ada motor 800cc, 1000cc lepas kuliah, nampak tak? Jadi motor besarnya nama akhirat. Kita punya basikal cabuk namanya dunia. Jangan kita ingat lagi pesan tu. Kau jangan tengok orang kaya, orang mewah terus kau kata dia orang ahli dunia. Jangan. Kau tak tahu di mana digunakan harta kekayaan. Kalau digunakan harta kekayaan kenderaan ni untuk urusan ibadah, tolong dia dekat dengan Allah, bantu dia belajar mengaji, itu akhirat. Walaupun kertanya sejuta harga. Bukan situ tempat duduk dunia dan akhirat tadi. Sini tempat duduk. Dia pakai kereta mewah, Lamborghini, Superbike, pergi kuliah, mana-mana kuliah jauh dia pergi belajar, contohnya akhirat. Harta yang menolong ibadat namanya akhirat. Harta yang melalaikan daripada ibadat namanya dunia. Jadi tak salah nak pakai kereta mewah, pakailah, selagi dia boleh bantu ibadat kita, baru bagi akhirat. Tadi tak sia-sialah kita bayar ribu-ribu bulan-bulan tolong ibadah dah. Bayar ribu-ribu tak boleh tolong ibadat kita. Naya jadi hamba dia. Betul tak? 1,500 sebulan bayar, tapi tak boleh tolong bawa kita pergi belajar, tak kena naya.
bayar 2,000 sebulan, 3,000 sebulan, tapi tak boleh tolong kita cari ilmu. Tak kenaya tu. Ini kita bayar 3,000 sebulan, tapi cakap je kuliah kat mana kita boleh sampai, dengan sebab kemudahan ada tadi. Jadi tak sia-sia lah kita jadi bayar 3,000 sebulan tadi tu. Tolong ibadat, tolong akhirat. Ini bayar bulan-bulan, membawa kita ke lain pula dah. Jadi kita lagi jauh daripada ibadat pula dah. Itu na'udzubillah min zalik. Islam tak larang kita nak pakai kenderaan mewah. Islam tak larang kita nak pakai kenderaan mewah, nak ada harta. Islam tak larang. Yang Islam larang salah guna, melalaikan kita daripada ibadah, melekakan kita daripada ibadah, menjadi sebab kita sombong, menjadi sebab kita takabur, jadi sebab kita mencela, menghina orang. Ini bagus salah. Bukan zuhud tu maknanya tak boleh berkenderaan. Zuhud bukan makna kena pakai keldai. Zuhud bukan makna kena pakai kain daripada guni, bukan. Ngaji ya, nanti kita akan tahu macam-macam. Ngaji lah. Sikit lagi. Memelihara daripada mencederakan akan dia, kerana inilah diwajibkan. Diwajibkan perang segala kafir harbi. Apa kafir harbi? Macam tu. Puak-puak sana dia buat zalim pada orang Islam tu. Itu kafir harbi. Satu lagi kafir zimmi. Kafir zimmi apa maksud kafir zimmi? Kafir yang taat, yang baik dengan umat Islam, tak kacau agama, taat pada pemerintah Islam. Pemerintah Islam kata B, dia tak melawan, padahal dia kafir. Itu kafir zimmi. Tapi kalau jenis melawan itu bukan kafir, itu harbi. Sebab apa tu? Kerana orang-orang kafir harbi itu sentiasa mengkhianati agama. Dia dalam hati perut dia ada khianat dengan Islam. Dia akan cari jalan macam mana nak berkhianat dengan orang Islam. Dia akan cari jalan. Tentu dia serang kita dalam bentuk makanan lah, dalam bentuk inilah, dalam bentuk itulah. Sebab dalam hati dia tu ada rasa apa? Dengki, dendam dengan orang Islam tadi. Itu kafir harbi namanya. Dan diwajibkan pula kita bersatu padu, kerana berpecah belah itu mencederakan agama. Allah perintahkan kita ni bersatu padu. Baik, bersatu padu pada mana? Bersatu padu pada perkara yang Allah redha. Adapun perkara kemaksiatan haram bersatu padu. Saya nak buat benda yang Allah benci, saya nak buat benda yang Allah larang. Antum semua haram bersatu padu dengan saya. Antum semua haram bantu saya, sebab saya nak buat benda yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau saya nak buat benda yang taat, benda baik, kalian kena bersatu padu. Tolong saya. Begitu. Bukan makna bersatu padu ni benda jahat pun tolong juga. Bukan. Bersatu padu atas kebaikan. Benda maksiat tak boleh gotong royong. Gotong royong nak buat maksiat, mana boleh gotong royong buat maksiat? Bersatu padu buat maksiat, mana boleh? Kena tinggalkan. Saya nak buat maksiat, saya nak buat benda yang Allah larang. Boleh tolong tak? Malam ni minta tolong datang bantu saya. Tak. Jangan layan. Kalau layan bersekutu lah. Bersekutulah, tolong menolong atas kemaksiat. Nampak tak? Saya nak buat benda mungkar, tuan-tuan datang tolong. Bersatu padulah tuan-tuan ni, tolong buat benda mungkar. Kalau saya nak buat benda baik yang Allah redha, tuan-tuan kena tolonglah. Itu bantu agama. Dan diwajibkan pula sediakan kekuatan daripada alat-alat senjata. Ini pemerintah lah. Dia kena siapkan alat-alat senjata yang hebat-hebat, yang boleh menakutkan orang-orang kafir harbi tadi. Supaya menggerunkan orang kafir harbi, tengok, oi, Malaysia yang buat main dia punya senjata canggih-canggih, dia tekan je kan habis negara kita. Contohnya lah. Jadi orang kafir gerun tak? Gerun tak dia? Fikir banyak kali. Tapi bila dia tengok kekuatan alat senjata kita lemah, contoh, maka kita akan dipermain-mainkan, kita akan dipersenda-sendakan, kita akan diperkotak-katikkan. Tengoklah macam negara-negara Islam yang macam mana ada. Sebab apa? Sebab apa dia orang berani buat macam tu? Sistem ketenteraan itu.
Makna senjata-senjata itu tidak menggerunkan orang kafir. Soalannya, adakah dikatakan pembaziran seandainya sesebuah negara Islam nak beli senjata yang hebat-hebat ni sebab nak mempertahankan agama? Tidak nama membazir. Sebab niat apa? Nak jaga agama, jaga negara, jaga agama. Kalau negara kita lemah, sistem pentadbiran ketenteraan ni lemah, maknanya dipermain-mainkan oleh orang kafir, diserang oleh kafir. Bila kalah, tentu terkubur Islam. Takkan dia perintah bila dia dah dapat menawan negara kita, dia pula nak masuk Islam. Dah tentulah dia melarang kita daripada menganut agama Islam sebab dia kafir harbi tadi. Dia tunggu masa jadi para pemerintah Islam kena siapkan alat senjata yang hebat-hebat supaya menakutkan orang-orang kafir harbi tadi tu. Dan pentadbiran dapat mempertahankan agama dan dapat menentangkan kejahatan mereka itu, supaya orang kafir harbi tadi kalau nak serang dia tak jadi, dia takut, dia gerun. Dan diwajibkan pula bermesyuarat, berbincang, kerana dengan musyawarah itu teguh dan berbaik-baik. Dan ahli-ahli mesyuarat tu pula kenalah orang yang takut kepada Allah, orang yang tahu halal haram. Yang nak mesyuarah tadi kenalah orang tu, ahli-ahli mesyuarat tu orang yang tahu hukum hakam. Takut nanti kan mesyuarat keputusan dia dapat keputusan yang dibenci oleh Allah pula dah. Nak kena tahu juga hukum hakam Allah, sebab hukum hakam Allah ni tak boleh nak pisah mana-mana kan. Awal kitab ni hari tu dia dah bagi tahu apa saja perbuatan pekerjaan kita tak boleh terpisah daripada hukum hakam Allah, tak boleh. Tak ada satu pun perkara atas dunia ni yang kita boleh asingkan daripada agama. Kita nak kencing berak ada hukum juga. Kita tak boleh berak sebarang. Walaupun hal kencing berak pun ada hukum. Ini kan pula hal-hal yang besar yang melibatkan harta orang, maruah orang, betul tak? Tengok awal kitab tu hari tu dia kata, lepas daripada dia cerita pasal hukum tu, dia kata apa sahaja pekerjaan manusia atas dunia ini tidak boleh tersuku daripada agama, tak boleh terasing daripada agama. Jadi jangan kita, itu antara pemahaman yang merosakkan akidah. Mereka berpendapat ada tempat-tempat tertentu dalam urusan kita dunia ni tidak ada hubung kait dengan agama. Ini kafir. Na'udzubillah. Jangan macam tu. Jangan sayang agama kita, jaga agama kita, jaga akidah kita baik-baik. Makan minum pun ada hukum tuan-tuan. Berak kencing pun ada hukum ni. Ini kan pula benda yang besar melibatkan nyawa orang, harta orang, maruah orang. Lagilah ada hukum Allah. Begitu. Dan diwajibkan pula menghubungi silaturrahim. Wajib mengeratkan silaturrahim di antara sesama kita. Sehingga 84 meter berhenti. Sehingga kalau kita berbohong supaya dengan niat mengeratkan silaturrahim, maka pembohongan itu tidak dikira berdosa. Sampai macam tu sekali Islam suruh jaga perhubungan silaturrahim. Diharuskan berdusta untuk mendamaikan saudara yang berkelahi. Sampai macam tu sekali. Abang sulung dengan kakak sulung bertahun tak bertegur. Kita adik bohong dua-dua ni. Bohong abang, bohong kakak, akhirnya berdamai berbaik dua ni. Kita pergi jumpa abang kita, bawa duit 1,000 contoh. Bang, ni kakak bagi. Padahal duit kita contohnya. Ni kakak bagi. Dia kata yang sudah-sudahlah, tahun-tahun dah tak bertegur siapa, tapi dia nak cakap, dia segan. Saya wakil, dia minta maaf, tak nak ulang-ulang dah. Lepas ni kalau bertemu muka, jangan ungkit dah pasal tu, anggap tak ada benda dah. Jadi dia nak minta maaf, dia segan. Jadi saya wakil, dia wakilkan saya. Padahal kakak kita tak ada pun cakap macam tu. Kita membohong abang kita. Faham tak? Lepas tu kita pergi jumpa kakak kita pula, bagi 1,000 pula. Contoh ni abang bagi hadiah daripada abang. Kita sudah-sudahlah,
Kita ni adik-beradik nanti kalau apa-apa berlaku nak kena tolong-menolong juga. Hanya sudah-sudahlah nak berdamailah. Bohong, akhirnya dua-dua jadi baik. Adakah hukumnya haram? Tak. Jadi bohong ni ada tempat ada tempat haram, ada tempat hukumnya harus. Bahkan ada tempat berbohong hukumnya wajib berbohong. Jangan kata bohong sunat. Jangan kata bohong sunat, bohong wajib pun ada. Apa maksud bohong? Cakap benda yang tak sebenar. Itu bohong. Contoh, ada saudara kita orang Islam nak ditangkap oleh orang zalim, nak ditangkap oleh orang kafir contoh, nak dibunuh orang Islam ni tadi. Lalu depan mata kita kenal orang lelaki ni, saudara kita contoh, kenal rupanya. Dia menyuruh kat mana kita tahu, mana rumah dia tahu. Tiba-tiba datang orang kafir tadi, orang zalim tadi, dia tanya kita, kenal tak orang ni? Kalau kita kata jujur, kalau kita jujur di situ, asbab kejujuran kita, nyawa orang Islam tadi dibunuh, kita tanggung dosa. Kita tanggung dosa. Jadi di sini wajib kita wajib bohong. Oi, aku tak kenal Mamat ni macam orang mana, tak pernah tengok pun. Bohonglah tu, kita cakap benda tak sebenar. Tapi tujuan apa? Nak menjaga nyawa orang Islam tadi daripada dizalim. Faham tak? Tu hukum, tengok dalam kitab sana. Jadi bohong ni ada tempat haram, ada tempat wajib. Kita tak mengaji bohong je haram, bohong je haram. Wajib pun ada. Makna kalau jujur situ berdosa. Kalau kita jujur situ, kalau tak bohong berdosa dekat situ. Dia ni kenal ni, rumah dia kat sekian, saya tolong bawa kan. Kita punya jujur, bawa kan, orang tu kena bunuh dia orang kafir tadi, sebab kita, habislah kita tanggung dosa. Kerana putus silaturahmi itu sebab berpecah belah, maka lemah kita pada ketika itu bagi mempertahankan agama dan beberapa perkara yang wajib yang lain. Daripada itu maka hendaklah engkau menuntuti di kitab yang besar-besar. Kalau nak tahu lagi panjang lebar tentang kewajipan menjaga agama ni, belajarlah kitab yang tebal-tebal lagi lah, yang besar-besar sana. Ini kitab nipih-nipih je untuk nak melepaskan tuntutan fardu ain kita orang awam. Cukuplah, dia tak cerita banyak-banyak dekat sini, melainkan benda yang penting-penting. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu wa atam. InsyaAllah kawan-kawan kita yang ngaji secara online, kita ada satu kelas lagi insyaAllah pukul 8.40. 8.40 kita ada satu 8.40 minta maaf 9.40 kita ada satu kelas lagi. Kawan-kawan yang ngaji secara online insya-Allah nanti jumpa lagi. Wallahu a'lam.